Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat lagi kita bersama-sama setelah lebih daripada saya rasa 2 bulan lah kita tak bersama kerana bulan Ramadannya, rayanya dah lebih 3 bulan kot ya. Dan kita berhenti pada membicarakan berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Nurul Uyun fi talkhis siratil amin al-ma'mun karya Maulana al-Imam Ibn Sayyidin Nas radhiyallahu taala anhu. Hari ini insya-Allah kita akan bicarakan berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang paling panjang yang dimuatkan oleh Maulana Al-Imam Ibn Sayyidin Nas dalam kitabnya Nurul Uyun ini. Dan insya-Allah kita bacakan satu persatu dan kita huraikan yang mana boleh untuk dihuraikan. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Akhlaquhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ditanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka telah disebutkan olehnya akhlaknya itu Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam memarahi segala sesuatu yang dimarahi di dalam Al-Quran dan meredai pada apa yang diredai di dalamnya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berdendam atas sesuatu yang dilakukan pada dirinya, dan baginda tidak akan marah sama sekali jika berlaku apa-apa pada dirinya, melainkan tatkala dilanggar sempadan Allah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan marah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam marah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghilangkan kemarahan baginda. Baik. Kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu, antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan cerita berkenaan dengan akhlak baginda. Kita dah sebut kepada hadirin dan hadirat sekalian, antara pelajaran yang sangat-sangat penting untuk kita ambil dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak itulah antara matlamat utama penurunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kalangan manusia. Ke kalangan apa? Manusia. Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang terpuji setinggi-tinggi level. Dan kemudian
kita pun ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ini diutuskan untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak-akhlak yang mulia saya sebut tadi. Yang mana kalau seseorang ni manusia memiliki satu saja akhlak daripada akhlak baginda, nescaya baginda tu dah dianggap sebagai manusia terbaik. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun sekalian akhlak-akhlak yang mulia. Pemurahnya baginda, beraninya baginda, orang yang berkepimpinan, orang yang kasih sayang, orang yang tidak berdendam, orang yang bahkan kesemua akhlak tadi yang kita sebutkan telah mencapai setinggi-tinggi darjatnya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tambahan pula, kalau tuan-tuan dan juga puan-puan meneliti apa yang terkandung di dalam sirah, apa yang terkandung di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ulama mengatakan yang dikategorikan sebagai akhlak itu, maksudnya hadis yang berkaitan dengan saranan akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencapai berapa? 95%. 95%. 4% lagi adalah berkaitan dengan hukum hakam. Dan 1% lagi adalah berkaitan dengan akidah. Jadi yang mana yang paling banyak yang nak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis baginda adalah hakikatnya berkenaan dengan akhlak. Maka pelik sungguhlah masyarakat kita sekarang ini apabila kita ni dalam mempelajari agama Islam, saya lihat banyak kelompangan daripada apa ustaz tu? Kelompangan dari segi ilmu yang dititik beratkan kepada masyarakat untuk mereka pelajari ataupun yang diminati oleh masyarakat terutamanya. Kalau dilihat masjid-masjid lebih menyukai untuk diajarkan ataupun dipelajari pelajaran hukum hakam. Kalau contoh, ramai mengajak berkenaan dengan solat, ramai mengajak berkenaan dengan bersuci, ramai mengajak berkenaan dengan hukum hakam. Rancak, itu bagus, alhamdulillah, rancak. Orang tanya macam-macam, ustaz apa hukum ni? Ustaz apa hukum ni? Ustaz apa hukum tu? Macam-macam. Betul tak? Hukum jari berinai orang laki-laki, hukum semua. Jadi ustaz-ustaz ni, jadi tempat panutan mereka adalah pada persoalan hukum hakam sahaja. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Masyarakat kita memang minat benda-benda berkaitan dengan kau tu. Tapi perkara yang umbi, yang asasi dilihat masih lagi lemah dalam masyarakat. Apa dia? Yang pertama, pelajaran akidah masih lagi kurang dititik beratkan di kalangan masyarakat. Masjid dah buat dah, alhamdulillah. Daurah-daurah, sekolah-sekolah dah buat dah. Tapi orang tak berapa minat mengaji akidah. Tak tahu sebab apa. Sedangkan akidah tu kalau menyimpang, boleh membawa kepada kesesatan. Dan kita kata kalau kesalahan pada segi akidah, tidak ada cara, tidak ada benda lain boleh menyebabkan kepada kesesatan ataupun kekufuran, wa'iyyazubillah ta'ala. Boleh? Ada yang jadi syiah lah, ada yang jadi macam-macam lah. Itu risau kita. Jadi kena kita lebih berat berkenaan dengan akidah dengan kita kata perhatian yang tinggi, peratus yang tinggi. Kemudian yang kedua, bukan hukum akal lagi. Hukum akal basic tu bagus lah. Tapi akhlak penting. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita berkenaan dengan akhlak ni, banyak sungguh hadis yang saya sebut tadi mencapai 95% hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan akhlak. Menipunya sekarang ni, ya, bagaimana mengkhianatnya sekarang ni,
hasad dengkinya sekarang ni, bagaimana takaburnya sekarang ni berlaku. Tak tahulah adakah sifat hasad dengki ni dah memang kita kata sebati dengan orang Melayu ataupun kita kata bersebahagian. Saya rasa tak lah kan. Sebab kalau orang waktu orang nak pergi menega, betul tak? Orang nak pergi menega, dia berkata jangan nak menega tepi Cina tak apa, menega tepi Melayu, sekali lagi memang apa? Kena santau lah sekali lagi. Itu tak tahulah sebab dengki ke apa, memang dah sebati ataupun tidak. Boleh? Jadi kira apa? Sepatutnya kita di samping kita mempelajari ilmu agama berkenaan dengan hukum akam, kena ambil berat sungguh berkenaan dengan akhlak. Kerana kita nak sucikan hati kita ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, tidak akan seorang itu dia lupa, tidak akan seorang itu pula apa? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah siapa yang menyucikannya, itu hati dia itu, daripada sifat-sifat yang buruk. Maka itu yang penting kita kenali sungguh-sungguh, kita pelajari sungguh-sungguh, iaitu akhlak. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat tengok sendiri bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Taala berikan kepada kita taufik, tak kira pada ustaz ke, pada masyarakat ke, untuk kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini macam-macam, kata ustaz pun tak boleh percaya. Macam-macam. Ustaz lebih jubah tu lagi kuat muhur. Tu dia. Ustaz macam mana itu? Tu kena apa? Kena kita ni jadi duta Rasulullah. Jadi duta Rasulullah kenapa? Tenggelam dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya ulang baca kata Maulana Syekh, antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah disebutkan olehnya, iaitu disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah, akhlaknya itu Al-Quran. Subhanallah. Orang tanya kan, para sahabat tanya Sayyidatina Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, ataupun para tabi'in. Tabi'in ni orang yang datang selepas sahabat. Wahai Sayyidatina Aisyah, apakah akhlak Rasulullah? Sayyidatina Aisyah ni jawab dengan satu jawapan yang apa? Padat dan tepat. Padat dan apa? Dan tepat. Apa dia? Kata dia, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Subhanallah. Boleh? Maknanya apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, perintahkan, anjurkan dalam Al-Quran, maka baginda Rasulullah SAW orang yang pertama melakukan apa? Melakukan akhlak tersebut. Itu yang pertama yang kita boleh faham. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita nak tahu bagaimana Al-Quran itu dipraktikkan, yang sebenar-benar tepat di dalam dunia realiti, adalah mesti dilihat pada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak? Baik, itu yang pertama. Kemudian Sayyidina Aisyah sambung lagi, baginda sallallahu alaihi wasallam akan memarahi segala apa yang dimarahi dalam Al-Quran, dan meredai apa yang diredai dalam Al-Quran. Maknanya apa yang Al-Quran anjur, Nabi buat. Apa yang Al-Quran marah, Nabi akan marah. Boleh? Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah berdendam. Subhanallah. Ini Rasulullah. Tak pernah simpan apa dendam dalam hati, tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan kepada diri baginda, Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan berdendam. Cukup apa yang kita lihat dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di atas Kaabah, berkata kepada orang Mekah, apa rasa, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum, apa yang hampa akan sangka aku buat pada hampa? Kan kita kata depa dah buat macam-macam kat Nabi, perangi Nabi, hantar tentera apa semua sebagainya, bunuh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi kata, apa aku nak buat kat hamba? Terus para sahabat, ataupun bukan para sahabat, orang yang Mekah yang berada di bawah melihat Rasulullah SAW, dia berkata, baginda engkau ni saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Maka Rasulullah SAW kata,
izhabu wa antum tulaqa. Izhabu fa antum tulaqa. Hampa pi balik lah. Maka sungguhnya kalian itu telah apa? Telah tulaqa. Tulaqa ni cerai lah. Itu talak. Dicerai. Maknanya tidak ada lagi persekitaan yang berlaku di antara kita. Lupakanlah. Itu Rasulullah SAW. Bayangkan dengan semudah itu. Kalau kita ni, kita ambil seorang, kita siap, kita goreng seorang. Betul tak? Itu kalau kita dendam terhadap apa yang orang buat pada kita walaupun sekelumit. Tapi yang kita balas adalah 7 kali ganda ganas terhadap orang yang buat dendam, buat jahat kepada kita. Boleh? Baik. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berdendam atas sesuatu yang dilakukan pada dirinya. Dan baginda tidak akan marah sama sekali. Ini Nabi tak akan marah kalau ada orang buat something terhadap dirinya. Maknanya diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala didatangi oleh Arab Badawi. Dia apa? Kata kepada Nabi SAW dengan kata yang kasar. Ataupun waktu diceritakan bahawasanya dia tarik selendang Rasulullah sampai nampak merah dekat kawasan ni. Boleh dia kata, Muhammad, hang bagi harta yang Tuhan hang bagi kerana itu bukan harta hang dan bukan harta pak hang. Dia cakap begitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Rasulullah SAW buat melainkan baginda hanya tersenyum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Senyum ya. Kalau kita adalah Perdana Menteri, kita suruh kerak 14 lah kalau kita. Boleh? Baik. Melainkan tapi ada melainkan tu. Iaitu apa? Kalau dilanggar sempadan Allah. Itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda SAW akan marah kerana Allah, bukan kerana diri dia. Tak kala baginda marah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghilangkan kemarahan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maknanya bila Rasulullah SAW marah, contohnya seorang itu bahawa dia telah sabit hukuman mencuri. Maka ada orang cuba untuk nak memberi syafaat, maksudnya nak buat budi bicara lah. Terus Rasulullah SAW marah, kata, hampa rasa hampa ni pasal apa aku nampak hampa ni nak cuba minta syafaat pada perkara yang dipanggil sebagai hudud daripada hudud Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman yang dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, wa kalaulah Fatimah binti Muhammad itu mencuri, nescaya aku potongkan tangan dia. Itu dia. Celaka umat-umat yang terdahulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang yang kalau orang yang hina dina ditangkap maka baru dikenakan hukuman. Kalau orang itu bangsawan ditangkap maka dilepaskan dan tidak dikenakan hukuman. Wa'azubillah. Itulah yang berlaku dalam mana-mana tempat. Kerana ada pangkat, ada kekuasaan, dia boleh lari daripada hukuman, hatta hukuman hudud. Itu mana semua tempat ada. Malaysia pun tak terlepas pada benda tu. Boleh? Tapi bila ni dah realiti, dah nampak dah, kita boleh nampak dah apa yang berlaku, ya. Dan juga Rasulullah SAW telah memberi amaran, kalau berlaku perkara tersebut maka itu akan menandakan kehancuran sesuatu umat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sesekali membenarkan seseorang itu melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling berani dan amat pemurah. Paling berani ni macam mana Rasulullah SAW? Diceritakan Rasulullah SAW bahwasanya didengar pada waktu malam di Madinah akan ada bahaya datang menuju ke Madinah. Bahawa Rasulullah SAW terus mengambil kuda baginda ataupun kuda sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda tunggangi terlebih dahulu untuk menghadap musuh. Subhanallah. Itu nak menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda itu berani. Sehingga baginda seorang pun akan
akan pergi menghadap musuh bagi mempertahankan negara Madinah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kata Sayyidina Ali kata apa? Kunna idza ishtadda binal watis. Ataupun kunna idza ihtamal watis, maksudnya dah panah sangat, ihtamaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah memang perang tu tengah dahsyat sangat, maka kami kesemua berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tu, bagaimana beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda SAW sangat pemurah. Pemurah macam mana level dia ni, kita baca ni. Tidak pernah diminta daripadanya suatu lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tidak. Tak pernah buat jadi macam tu. Kita minta ni payahlah, duit hampir kerja sendirilah. Tu dia. Tu kita. Orang dah payah dah angkat bendera putih. Kata sampai bila nak harap ke bendera putih ni, pergi kerja agak. Tu dia. Saja nak menghina orang miskin, menjatuhkan hati perasaan orang miskin. Itu bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tak bagi sudah. Kalau kita bagi, itu sebahagian daripada akhlak yang tinggi yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ini zaman Covid ni adalah zaman yang paling penting untuk kita banyak membantu orang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak akan bermalam di rumahnya bersama dengan kewujudan wang dinar atau dirham. Sekiranya terdapat lebihan daripada harta tersebut dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjumpai seseorang yang mengambilnya sehingga menjelmalah waktu malam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan pulang ke rumahnya kecuali setelah memberikan wang atau harta itu kepada orang yang memerlukannya. Boleh? Dahaga minta bini ayah. Macam mana tu? Rasulullah SAW ni takkan tidur dengan wang dinar dan juga dirham. Apa dia ni? Apa yang kita boleh faham daripada kisah ni. Kalau Nabi nampak ada lebihan harta, Nabi akan pergi cari orang miskin dan Nabi akan bagi kepada dia. Apa kita boleh nampak daripada akhlak ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya orang yang apa? Sangat zuhud. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat apa? Sangat zuhud. Zuhud ni kira apa? Zuhud cinta, tidak kita panggil tidak cinta dunia. Itu mana zuhud. Kalau wang banyak, bukan kita nak ikut orang, kita simpan je. Risau tu ke depan ikut jadi apa. Rasulullah tak. Wang tu baginda infakkan kepada orang yang memerlukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita boleh faham, iaitu Rasulullah SAW bagaimana bertanggungjawabnya baginda terhadap harta ataupun harta-harta sumbangan orang lain. Orang bagi sumbangan pada baginda dan baginda sendiri yang bagikan duit itu pada orang dan bagi semua, tak ambil satu sen pun. Itu akhlak yang sangat-sangat tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanahnya baginda kita boleh faham di sini, jujurnya baginda, kemudian zuhudnya baginda, pemurahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada cerita yang dihikayatkan di sini oleh Maulana Imam Ibn Sayyidin Nas radhiyallahu ta'ala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil sesuatu pun daripada apa yang Allah kurniakan, melainkan makanan asasi ahli keluarganya selama setahun sahaja, daripada makanan yang paling mudah didapati, iaitu tamar dan syair. Kemudian diberikan kepada makanan ahli keluarganya kepada yang memerlukan, sehingga kan ahli keluarganya terpaksa mengikat perut sebelum cukup setahun. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa maksud yang kita baca tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil makanan, tidak mengambil apa yang Allah Taala kurniakan, melainkan makanan asasi. Apa maknanya? Iaitu yang pertama sama macam makna kita sebut, itu zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ni, kalau sepatutnya baginda itu meminta daripada Allah Ta'ala apa saja pemberian Allah Ta'ala akan kabulkan. Kalau nak minta bukit jadi maka nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi. Boleh? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda tahu dunia ini sementara dan nak mengajarkan kepada umat baginda dunia ini sementara, maka baginda sallallahu alaihi wasallam hanya berpada daripada harta dunia ini, daripada benda yang memang menjadi keperluan asasi sahaja. Memang keperluan asasi saja. Rumah gitu. Rumah, kemudian apa makanan, kemudian binatang tunggangan, kemudian apa lagi? Binatang tunggangan, lepas tu barang-barang dalam rumah, perabot-perabot sikit dah dalam rumah, cukup itu. Kalau kita ada, kalau setengah orang, satu rumah tak cukup, nak ada 5 biji rumah. Kan nak duduk pun semua tu. Harta cuma harta. Boleh? 5 biji rumah. Kereta 5 biji. Boleh? Nak buat apa pakai banyak sangat? Boleh faham lah? Tu pun kena pinjam sat tak bagi. Tu dia tu golongan kita. Tapi Rasulullah SAW berpada dengan apa yang memang menjadi keperluan keperluan yang mendesak lah semata-mata. Taklah bersedap-sedap seperti mana raja-raja Maharjarum dan Parsi bersedap-sedap. Boleh? Baik kat situ. Okey. Kemudian kita baca sekali lagi, Nabi SAW tidak mengambil sesuatu daripada apa yang Allah kurniakan melainkan makanan asasi ahli keluarganya selama 1 tahun sahaja. Daripada makanan yang paling mudah didapati, iaitu tamar dan syair. Kemudian diberikan kepada makanan ahli keluarganya, kemudian daripada makan ahli keluarganya kepada yang memerlukan. Sehingga ahli keluarganya terpaksa mengikat perut sebelum cukup setahun. Maknanya Nabi SAW lebih mendahulukan orang lain berbanding ahli keluarga baginda Nabi SAW. Sebab apa? Ahli keluarga baginda Nabi SAW ni, kita kata ada apa? Ada kita kata kelebihan dia tersendiri lah. Ada kelebihan dia tersendiri tu. Nabi kata, kita punya tempat wahai ahli keluarga bukan di sini tapi di akhirat. Ya Allah Ta'ala sediakan buat ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan bersama dengan Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Boleh kalau kita harap macam tu jugalah. Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan kita bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat. Dan juga kalau siapa nak demikian, mesti dia berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur dalam percakapan ini. Kita tahulah baginda Nabi digelar sebagai Al-Amin. Yang paling setia dalam menunaikan tanggungjawabnya, yang paling lemah lembut dalam tabiatnya dan merupakan seorang yang paling mulia dalam pergaulannya sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang sabar dan paling lambat marahnya terhadap manusia dan tersangat malu. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih malu daripada seorang anak dara yang hanya duduk di dalam biliknya sahaja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendahkan dan menundukkan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi lebih banyak daripada pandangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Kebanyakan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah pengamatan. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baginda Nabi macam mana kita cerita tu? Sabar, subhanallah. Paling lambat marah, kita ni pantang. Anak buat salah sikit terus tengking. Satu. Kemudian yang ketiga lah sangat Rasulullah ni malu. Malu semua nak sebut benda-benda hak dalam kelambu ni. Tapi zaman lah ni bukan nak kata lah. Untuk ni peringatan untuk saya sendiri sebagai seorang ustaz. Ustaz-ustaz ni benda ni sanggup cerita dalam masjid ni benda hak dalam kelambu. Tak ada pun bahasa kiasan, tak ada cakap benda teruk-teruk dalam tu. Boleh? Tambahan pula di Facebook. Nak bongkar aib orang tu, bongkar aib orang ni. Cerita habis. Benda yang sepatutnya tak yang patutnya diambil urusannya oleh apa? Oleh penguat kuasa tapi depa duk kalut. Tu benda tu menyebabkan apa? Menyebabkan masyarakat kita nampak kotor. Nampak apa?
nampak kotak. Bila kita ni kelangkat buat kerja tu tak ikut apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan daripada apa jalan undang-undang yang sebenar. Boleh? Baik. Itu dia punya tambahan. Nabi Muhammad SAW sentiasa merendahkan dan menundukkan pandangan ini. Rasulullah SAW tengok bawah. Sebab apa? Nabi SAW ni tawaduk. Rasulullah tengok rendah pada bumi. Itu satu. Kemudian yang kedua, adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tengok atas macam kemah sangat tu. Kemudian yang ketiga adalah apa? Baginda Nabi SAW banyak berfikir. Tengok bawah tu, banyak berfikir. Boleh? Dan orang kata juga kalau orang duduk tengok atas duduk tu gaya macam orang gila, orang yang dah putih waya. Itu memang dia tengok atas atau tengok bawah lah. Boleh? Baik. Okay, kemudian kata dia Nabi SAW adalah seorang insan yang paling banyak merendah diri SAW. Banyak merendah diri sungguh. Dan menjawab segala panggilan daripada seorang yang kaya mahupun miskin atau seorang yang merdeka mahupun hamba. Siapa saja yang jemput Nabi ke rumah dia, maka Nabi akan pergi. Tawaduknya Rasulullah. Kalau kita, siapa ni dia? Orang miskin kampung. Hantar ni dah lah, wakil dah lah. Aku nak pergi buat apa? Itu teruk. Tapi Rasulullah SAW tak pergi. Untuk apa? Untuk membantu orang yang memerlukan. Nabi SAW itu paling tinggi sifat belah kasihannya. Baginda SAW memberikan bekas yang berisi air kepada seekor anak kucing sehingga kucing itu kenyang kerana rahmat baginya. Ni Nabi SAW dengan apa? Haiwan-haiwan. Nabi SAW ada sosok yang paling menjaga diri dan yang paling memuliakan para sahabatnya. Baginda SAW tidak sekali menunjukkan kaki di hadapan mereka. Nabi SAW juga akan melapangkan kawasan bagi membolehkan mereka duduk. Dan tidak akan berlaku bahawa lutut baginda SAW mendahului lutut orang lain. Barang siapa yang melihat Nabi SAW secara sepintas lalu, maka pasti berasa gerun atau takjub. Dan barang siapa yang bergaul dengan baginda SAW akan mencintainya. Itu Rasulullah SAW. Baginda SAW mempunyai para sahabat yang berada di sekelilingnya dan berdampingan dengannya. Tak kala Nabi SAW berbicara, mereka akan duduk mendengar kalamnya. Manakala tak kala Nabi SAW memerintahkan, maka mereka berlumba-lumba melaksanakannya. Dan tak kala Nabi SAW bertemu dengannya, maka pasti Nabi SAW yang memberi salam terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari situ Nabi SAW orang yang sangat memelihara sahabat. Itu dia. Sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak lonjor kaki kat depa. Boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa? Lapangkan tempat duduk untuk para sahabat baginda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sahabat baginda tu takjub dengan suatu, sembang tentang suatu, Nabi SAW boleh masuk sekali raikan para sahabat baginda Nabi SAW. Bukan kalau Nabi ni kau orang agama tak boleh masuk langsung dengan masyarakat nak sembang-sembang berkenaan dengan kehidupan mereka sama sekali. Tapi Nabi SAW masuk juga ketawa bersama dengan mereka, menangis bersama dengan mereka, berbincang bersama dengan mereka. Itu tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW ada orang yang berdampingan. Apa dia? Itu Nabi SAW akan apa? Akan mendengar kalam mereka. Kemudian Nabi SAW akan berlumba-lumba untuk apa? Untuk Nabi SAW berlumba-lumba pula. Para sahabat ni bila Nabi SAW perintah akan apa? Berlumba-lumba nak buat apa yang Nabi SAW suruh tu. Bergaduh sungguh lah. Nabi SAW kata, ni siapa tolong apa? Cerita yang masyhur kan. Ada seorang yang pernah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Ka'b bin Zuhair. Ka'b bin apa? Bin Zuhair. Dia ni caci Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW terasa. Maka Rasulullah SAW kata apa? Siapa boleh pergi tolong cari Zuhair tu?
Siapa boleh pergi tolong cari Zuhair dan apa, dan bunuh dia? Para sahabat ni kira laju nak pergi cari itu, melaksanakan apa yang disuruh dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah si abang bagi Zuhair tu, nama dia Bujair, tak beritahu pada Zuhair, ni siap ni. Siapa? Nabi Muhammad bila dia suruh anak buah dia itu, para sahabat ni pergi cari orang buat laksanakan tugasan, mereka takkan culah, mereka akan berlumba-lumba. Jadi hang siap lah mereka. Nabi SAW dah arah untuk bunuh hang. Mereka akan cari hang. Tu dia. Takutlah si Zuhair tu. Jadi kiranya terus dia segera pergi ke Madinah dan memohon keuzuran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji, bagaimana Rasulullah SAW ketika itu bertahalul cukur rambut baginda. Para sahabat berebut-rebut nak mendapatkan rambut Rasulullah SAW untuk mengambil keberkatan. Cintanya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Nabi kalau pergi jumpa lu, tak ada siapa boleh lawan Nabi daripada beri salam. Nabi confirm akan beri salam dulu. Tu nampak. Tawaduk. Kalau kita orang hebat sikit, orang lain kena bagi salam kat kita, bukan orang tu dia. Padahal kita ustaz kita bagi salam. Boleh? Habis ni depa pula yang bagi salam. Tak kena itu. Boleh faham tak? Itu yang sepatutnya dipikir-fikirkan. Sepatutnya dipikir-fikirkan. Baik. Berkenaan dengan beri salam ni, kita kata hukum sunat. Dan memberi salam itu adalah hukumnya sunat. Tapi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Dan ulama mengatakan bahawasanya meskipun memberi salam itu hukumnya sunat, tetapi pahalanya melampaui pahala wajib. Ini sahaja, ataupun ini adalah salah satu daripada beberapa isu yang mana pahala perkara sunat melampaui perkara wajib. Sepatutnya wajib lagi tinggi, betul tak? Yang fardu dengan yang sunat, mana pahala lagi tinggi? Yang fardu lagi tinggi. Boleh? Tapi di sini salam dengan jawab salam, mana tinggi? Patutnya jawab salam sebab dia wajib. Tapi di sini sunat tu yang apa? Yang lebih tinggi pahala. Tu yang disebutkan oleh para ulama. Dan antaranya lagi yang disebutkan oleh para ulama, perkara sunat yang dikira pahalanya itu lebih tinggi daripada perkara wajib adalah kita kata berkaitan dengan hutang. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hutang. Apa dia? Berkaitan dengan hutang. Seorang tu, contoh kan, saya dengan Cik Lee. Saya dengan apa? Saya dengan Cik Lee. Cik Lee ni nak berhutang dengan saya sampai hari Jumaat besok. Jumaat lusa ni lah. Dia kata, boleh tak? Saya ni apa hutang sampai Jumaat saya bayar lah. Kita apa? Mai hari Jumaat, dia kata, Ustaz, saya minta maaf, duit tak ada. Tak boleh nak bayar hutang ni semua. Boleh tak bayar minggu depan? Kalau dia dalam keadaan kesusahan, kita wajib untuk menangguh hutang tersebut ke tempoh yang dia mampu. Wajib hukum dia. Tapi yang lebih afdal adalah kita mensedekahkan hutang tersebut kepada beliau. Sedekah sama ada sebahagian ataupun keseluruhan. Contoh saya cakap, Cik Lee ada berapa? Dah ni. Ada lah dalam RM50 dia hutang RM100. RM50 ada tak apa. Saya kira 50 lah. Hak yang 50 lagi halal lah. Itu mulia lah. Hebat lah. Tapi yang lagi power, tak apalah Cik Lee, halal lah. 100 saja. Tentu kalau 100, tapi kalau 10,000, peluh kat kita nak halal. Boleh? Tapi tu nak kata, begitu tinggi akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung sikit lagi, kita nak habis dah. Baginda Rasulullah SAW adalah orang pertama yang akan memberikan salam kepada sesiapa yang dijumpainya. Baginda akan berkeadaan elok untuk bertemu para sahabatnya. Baginda juga sentiasa prihatin terhadap mereka dan sentiasa bertanya akan berkenaan hal ehwal mereka. Jika ada di kalangan mereka yang sakit, baginda akan menziarahinya, dan jika ada yang tidak sihat, tidak hadir, baginda akan berdoa untuknya. Nabi SAW berpakaian indah dan cantik tak kala bersama para sahabat.
mencari mereka tak kala mereka tiada. Ini ulang balik ni. Naam. Dan akan bertanya tentang keadaan mereka, barang siapa yang sakit, Nabi SAW akan menziarahi mereka, dan barang siapa yang meninggal dunia, maka baginda akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un serta diiringkan doa baginya. Dan barang siapa dalam kalangan sahabat yang Nabi SAW takutkan pada dirinya sedang menghadapi masalah, maka Nabi SAW akan pergi kepadanya bagi melaksanakan hajat dan keperluannya. Dan baginda Nabi SAW juga akan menziarahi kebun sahabat-sahabat baginda, lalu makan apa saja makanan yang dihidangkan oleh mereka untuknya. Dan Nabi SAW akan menarik hati golongan yang kaya dan berpangkat tinggi. Nabi SAW akan memuliakan orang yang mulia. Nabi SAW tidak sekali menghilangkan senyumannya terhadap seorang, dan Nabi SAW tidak sekali berlaku indah tidak indah kepadanya. Nabi SAW akan menerima permohonan keuzuran kepada orang yang meminta keuzuran kepadanya. Orang yang kuat dan lemah di sisi Rasulullah dalam perkara kebenaran semuanya sama, sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tidak akan benarkan siapa dalam kalangan sahabat untuk berjalan di belakangnya. Baginda SAW akan berkata, kosongkanlah bahagian belakangku untuk golongan malaikat. Selain itu, Nabi SAW juga tidak akan membiarkan siapapun yang berjalan bersamanya sedang baginda dalam keadaan menunggang, sehinggalah baginda membawanya bersama menaiki binatang tunggangan tersebut. Sekiranya lelaki itu tidak mahu, maka baginda SAW berkata, berjalanlah ke hadapanku ke tempat yang engkau kehendaki, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada apa-apa soalan? Kalau siapa yang menghadiri kelas kita, kalau ada soalan. Ya Allah, 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 ya Allah. Ada apa soalan ke? Tak ada? Ya Allah. Baik. Sambung sikit lagi. Kita kata Nabi SAW disebut di sini, saya baca. Nabi SAW adalah orang yang berpakaian elok untuk bertemu para sahabat baginda SAW. Itu dia. Nabi SAW sampai ini adab. Kita jumpa orang kat luar kan, kita tak pakai cepat-cepat. Pakai hak yang bersesuaian lah. Kemudian kata dia tu, Nabi SAW amat prihatin terhadap para sahabat. Kalau ada apa masalah perkara dengan para sahabat, Nabi akan apa? Akan tanya. Dan kalau ada di kalangan para sahabat sakit, Nabi akan ziarah. Dan kalau ada yang mati, Nabi SAW akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Tuan Pengarang, tak kala Rasulullah SAW di sini, baik, Nabi SAW juga akan menarik hati golongan yang kaya dan berpangkat tinggi. Apa maksud menarik hati ni? Kan Nabi SAW ni jaga hati mereka lah. Kan? Akan mereka ni kira orang yang hebat dalam masyarakat. Nabi akan jaga benda tu. Nabi akan jaga benda tu. Contoh, cerita yang masyhur adalah Abi Sufyan. Abi Sufyan ni orang ketua masyarakat di ketua Mekah. Ketua Mekah. Bila Nabi SAW nak serang Mekah, untuk buka Mekah, waktu tu Abi Sufyan dah awal lagi pergi delegasi jumpa Rasulullah SAW dan minta maaf dan sebagainya. Dan kemudian Abi Sufyan masuk Islam. Dan on the way balik ke Mekah tu, Nabi SAW masuk ke Mekah, kota Mekah, buka kota Mekah, dan Nabi SAW cakap apa? Siapa yang nak selamat, masuk dalam Masjid Haram. Siapa yang selamat, duduklah rumah dia sendiri. Siapa yang nak selamat, duduk di rumah Abi Sufyan. Itu apa dia tu? Rasulullah SAW laungkan untuk siapa selamat duduk rumah Abi Sufyan, nak kata apa? Itu adalah kemuliaan yang nak diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abi Sufyan, nak jaga hati dia sebab dia baru masuk Islam. Boleh? Tak maulah bila dia masuk Islam, kita pergi buat ambil peluang untuk menghina dia. Tak. Itu bukan cara kita. Itu bukan cara orang apa? Orang putih, orang kafir. Orang kafir, bila dia masuk satu negeri, jajah satu negeri, dia jadikan pemerintah yang mulia di kalangan masyarakat orang yang hina.
Itu yang berlaku. Bunuh raja-raja tu, hina jadikan semua raja-raja tu sebagai apa? Sebagai orang-orang yang apa? Orang yang rosak dan sebagainya. Boleh? Itu yang berlaku kalau di kalangan penjajah, tidak di kalangan apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membenarkan siapa berjalan di belakangnya. Ini insya-Allah kita akan sambung baca pada minggu yang berikutnya nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa azza wa jal. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمدلله رب العالمين. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.